Assalamualaikum semua anak-anak pelajar cikgu. Jadi pada minggu ini cikgu akan mengajar anak-anak pelajar semua di bawah bidang yang baru, iaitu bidang pemikiran seni visual. Anak-anak pelajar pelajari di bawah tajuk sebelum ini adalah bidang bahasa seni visual. Jadi di bawah tajuk bidang pemikiran seni visual pada minggu ini adalah tajuk bab 15, iaitu tajuk dan mesej. Okey. Jadi sekarang kita lihat kepada objektif di bawah tajuk ini. Antaranya ialah anak-anak pelajar cikgu perlu menggunakan bidang pemikiran seni visual ini adalah untuk memahami tajuk dan mesej dalam proses pembentukan karya. Hasil-hasil karya yang anak-anak pelajar telah buat sebelum ini, cuba lihat kembali sama ada apakah tajuk dan mesej tersebut. Kemudian perlu mengeksplorasi dan mengaplikasi kaedah pembentukan dan perkembangan tajuk dan mesej. Seterusnya, anak-anak pelajar cikgu boleh menzahirkan idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan. Dan akhir sekali, anak-anak pelajar melalui pemikiran karya anak-anak pelajar tadi boleh memahami atau menghayati hasil karya seni visual berpandukan teori pemahaman tentang tajuk dan mesej yang cikgu akan bimbing anak-anak pelajar pada minggu ini. Sekarang kita lihat kepada definisi tajuk dan mesej. Jadi di sini, apabila anak-anak pelajar cikgu menghasilkan karya, sudah tentulah karya-karya tersebut mempunyai tajuk dan mesej. Jadi kita lihat apakah tajuk dan mesej tersebut dari segi definisi berpandukan bidang pemikiran seni visual. Jadi di sini tajuk adalah merupakan suatu judul dan fokus sesuatu karya untuk menggambarkan mesej yang ingin disampaikan. Manakala mesej ini pula adalah merupakan makna atau maksud tersurat dan tersirat. Ingat mesej adalah maksud tersurat dan tersirat yang terkandung dalam sesebuah karya seni. Dan mesej ini juga boleh dikaitkan dengan tema, yang mana tema merupakan adalah subjek kepada perkara yang dibincangkan dalam hasil karya yang anak-anak pelajar hasilkan. Itu dikatakan definisi tajuk dan mesej. Sekarang kita lihat kepada contoh karya yang dihasilkan oleh Muhammad Salahuddin ini. Jadi daripada contoh karya seni visual ini, kita boleh menggunakan bidang pemikiran seni visual yang mana dalam karya ini temanya adalah sosioekonomi dan tajuknya pula adalah membeli belah di kampung, dan mesej yang ingin disampaikan di situ sama ada tersirat atau tersurat tadi adalah merupakan aktiviti harian dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat setempat. Itu adalah yang digambarkan mengapa kita perlu ada tema, tajuk dan mesej bagi karya yang kita hasilkan. Sekarang kita lihat pula mengapa kita perlu ada tajuk dan mesej. Jadi di sini di dalam bidang pemikiran seni visual, apabila ada tajuk dan mesej, karya-karya yang dihasilkan tadi lebih bermakna dan bukan sekadar untuk nilai keindahan semata-mata. Ia memberi gambaran yang tersirat di situ. Dan tajuknya pula adalah bersesuaian dengan tema supaya ia boleh memberikan mesej ataupun memberikan pengajaran ataupun maklumat berpandukan karya yang dihasilkan. Itu adalah tujuan aplikasi tajuk dan mesej pada setiap karya yang dihasilkan. Kemudian kita lihat pula apakah kaedah pembentukan proses bagi perkembangan tajuk dan mesej. Jadi dalam di sini untuk kaedah pembentukan dan proses perkembangan di sini ia melibatkan 3 perkara yang utama.
Jadi kaedah pembentukan dan proses yang pertama adalah kepada hal benda. Hal benda di sini adalah berkait rapat dengan imej yang dipilih bagi mewakili tema. Maksudnya ialah apabila kita nak hasilkan salah satu karya sekiranya daripada hal benda, jadi proses pembentukannya ialah berkait rapat dengan imej yang dipilih. Pastikan ia mewakili tema yang kita inginkan. Itu adalah yang pertama dari segi hal benda. Kemudian kita lihat juga pembentukan dan proses dari segi bentuk. Melalui bentuk tadi, perkembangan tajuk dan mesej boleh kita gunakan untuk merujuk kepada unsur seni dan prinsip rekaan yang kita boleh diaplikasikan dalam proses pembentukan karya. Kemudian yang ketiga, pembentukan proses perkembangan ini kita boleh lihat kepada kandungan karya kita. Jadi karya-karya yang kita hasilkan itu pastikan ia berkisar pada persoalan makna dan lambang kebudayaan ataupun sosiologi ataupun dari segi politik, sejarah dan nilai estetika. Dan kandungan juga perlu berkait rapat dengan sebab sesuatu mesej itu ingin disampaikan. Ini adalah di antara tiga kaedah pembentukan dan proses perkembangan tajuk dan mesej. Sekarang kita lihat kepada teknik penghasilan tajuk dan mesej. Jadi teknik ini melibatkan dua perkara, iaitu yang pertama kita lihat teknik konvensional. Jadi teknik konvensional ini merupakan suatu proses pembentukan hasil karya visual yang terikat dengan proses atau cara tradisi. Sebagaimana pengkarya kita Johari Said di bawah tajuk Katak Hendak Jadi Lembu, ia terikat dengan cara tradisi. Sekarang kita lihat kepada teknik yang kedua, iaitu contemporary. Yang mana teknik ini merupakan suatu proses yang tidak terikat dengan kaedah tradisi dan ia lebih kreatif serta inovatif. Sebagaimana karya Raduan Man di bawah tajuk Dancing with Nature series. Jadi itu sahaja di bawah tajuk hari ini, iaitu tajuk dan mesej. Jadi sekarang kita lihat kepada tugasan. Jadi tugasan minggu ini cikgu inginkan anak-anak pelajar cikgu menjawab 4 soalan objektif untuk lebih kefahaman di bawah bidang pemikiran seni visual. Jadi cikgu mengharapkan anak-anak pelajar cikgu merujuk kepada slide yang cikgu bentangkan di awal tajuk tadi, dan semoga anak-anak cikgu lebih memahami di bawah tajuk dan mesej ini. Semoga anak-anak pelajar cikgu terus konsisten untuk belajar. Jadi setakat itu sahaja pengajaran cikgu pada minggu ini. Cikgu mengharapkan anak-anak pelajar cikgu terus konsisten dan terus cemerlang di dalam pembelajaran walaupun dalam tempoh PDPR. Sekian, terima kasih.